untuk subjek fizik, final review untuk content development subjek fizik. Untuk Sabtu lah, insyaAllah kita akan mulakan lah satu dan oleh grup 4 nanti ya. Okay. So, Assalamualaikum Kak Wan. bersama-sama kita adalah Wan Noraini. Waalaikumsalam. Go on Zila. Yeah. Okay. Terima kasih pada guru-guru yang dapat meluangkan masa. Kau carilah dulu dekat tu. Kita yang ada juga Ustaz muzik kita. Negara. Terima kasih semua. Okey, tanpa membuang masa kita teruskan sesi kita pada pagi ini. Sebelum tu kita mulakan dengan kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita mulakan sesi kita pada pagi ini dengan pembentangan daripada Cikgu Aminah. Cikgu Aminah. Cikgu Aminah ada ke? Bersama kita? Ada. Okay, ada Ada. Cikgu Aminah, apa khabar? Lah, ni anak duduk tepi ni, sorry. Okay. Cikgu Aminah daripada sebelum tu daripada sekolah mana ya, Cikgu Aminah? Saya dari sekolah agama Al-Madrasah Al-Awlawiyah Ad-Diniyah, Arau Perlis. Jauh ada Perlis Ya. Alright, terima kasih Cikgu Aminah kerana bersama kita. Okay, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk mempelajari satu lagi topik yang sangat menarik dalam fizik, iaitu gelombang. Semasa Arif dalam perjalanan pulang ke rumah, hujan turun dengan begitu lebat. Arif berjalan kaki sambil memerhatikan riak-riak yang terbentuk di permukaan lopak air. Tiba-tiba, kilat menyambar dan burung berdetum. Arif terkejut lalu segera pulang ke rumah. Tahukah anda bahawa bunyi, cahaya dan riak di permukaan air merupakan sebahagian daripada contoh-contoh gelombang? Jadi, bagaimanakah gelombang terhasil? Gelombang dihasilkan apabila suatu medium digetarkan di satu tempat yang tertentu. Jadi, daripada pemerhatian Arif tadi, permukaan air telah digetarkan oleh titisan-titisan hujan lalu menghasilkan satu riak gelombang. Murid-murid, adakah gelombang memindahkan tenaga dan jirim? Perhatikan gerakan jirim ini. Apabila titisan air jatuh ke permukaan lopak air, jirim A akan menerima getaran daripada titisan air dan memindahkannya kepada jirim B. Jirim B akan memindahkan getarannya ke jirim C dan ianya berlaku secara berterusan sehingga titisan air berhenti menitis. Maka jelaslah di sini gelombang hanya memindahkan tenaga. Dalam situasi ini, apa yang dilihat oleh Arif tadi merupakan profil gelombang di mana ianya merupakan rupa bentuk gelombang semasa ia merambat. Gelombang progresif ialah gelombang yang merambat dengan masa sepanjang arah perambatannya. Sekiranya gelombang progresif merambat melalui satu medium, ia boleh merambat sebagai gelombang melintang dan gelombang membujur. Apakah pula gelombang melintang dan gelombang membujur? Yang akan datang. Terima kasih Cikgu Aminah. Ya, saya pilih tajuk gelombang lah untuk presentation kali ini. Mungkin Cikgu Aminah boleh memberikan komen sedikit tentang penghasilan video untuk hari ini. Okey, sebenarnya dalam video ni saya nak terangkan tentang konsep bagaimana gelombang dihasilkan, iaitu gelombang ni dia hanya memindahkan tenaga
kepada jirim-jirim yang berhampiran dengan dia lah. Jadi saya nak belajar nampak yang gelombang ni dia tak memindahkan jirim tapi dia sekadar memindahkan tenaga je pada jirim-jirim yang bergetar tu. Sebab kalau kita tengok, so of course lah dekat Facebook, di textbook pun ada nampak kan. Dia sekadar statement macam tu kan, cikgu. Itulah, tapi presentation saya ni saya sendiri pun masih belum berpuas hati lah sebab saya masih keep on exploring kan. Ada lagi yang nak tambah, nak dikurangkan macam tu lah. Sebab saya kalau boleh saya nak buat jirim tu keep on moving lah. Masa titisan air jatuh, so kita nampak jirim A pergi ke B, ke D, pergi ke C. Tu dia nak bagi dia terus bergerak kan sampai kita berhenti bercakap, tapi saya masih tak kerti lagi nak buat. So dia macam static kat situ je lah satu. Masa kot dia punya duration. Okay. Mungkin kita open pada guru-guru lain yang ada. Kalau ada komen daripada kawan-kawan lain pun dialu-alukan. Ada pendapat masing-masing. Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Your work saya will say very good. Banyak animation, trying to bring the context dalam the whole presentation. Sangat baik ya, konten dia jelas. Yang mungkin saya akan beri sedikit penambahbaikan. Tak perlu, kalau kita tengok daripada awal, cikgu tend to guna teks dalam kotak. Jadi dalam kes ni mungkin rasanya tak perlu kotak-kotak sebab kita lari sikit daripada guna konsep macam guna PowerPoint. Contohnya video yang cikgu buat yang gambar last ni, yang A, B, C, D, E ni, buat penuhkan dalam screen ya. Lepas tu teks ni boleh appear bila cikgu bercakap dan pada masa yang sama boleh guna green screen juga. Cikgu masuk kat situ and explain. So jadi tak perlu kotak-kotak arrow begini ya, sebab kalau tidak nanti konten cikgu dah cantik ya. Jadi ambil full screen. Kalau kita tengok yang Cikgu Zila hari tu dia buat pressure cooker kan dia ambil full screen. Betul juga. Jadi kita ubah sikit cara presentation kita sebab terbiasa agaknya dengan PowerPoint kan, semua tak kotak-kotak. So kita ubah sebab dengan keynote ni kita nak bagi nampak memang seamless. Benda tu appear macam movie ya. Jadi dia keluar the whole yang kotak yang ABCD ni, because I like the point yang kata perambatan tu is about the tenaga is being transferred, bukan the molecules yang bergerak. Jadi boleh juga push a question kalau budak mendengar, adakah molekul daripada orang yang bercakap tu sampai ke telinga kita? Definitely not. So buat a situation, can the molecule daripada mulut keluar orang bercakap tu, molekul tu bergerak ke mulut ke telinga kita ataupun the gelombang yang sampai, that is the transfer of energy. So that could be some trigger question. What actually happened at the end of your session ni kan. Cuba bayangkan kalau seorang yang bercakap, adakah molekul di depan mulut dia sampai ke telinga kita. Tapi kalau time COVID ni, kalau sebab tu dia bagi 1 meter tu air Leo bercik. Takkan Leo. So anyway, very good effort. Just try to ubah sikit daripada konsep penggunaan PowerPoint tu. Mungkin kalau berikan dalam exportkan ini dalam bentuk PDF dan kita akan cuba tukarkan ataupun tak export tak apa, go back to your keynote, buang kotak-kotak tu, clearkan dia punya teks without the kotak, besarkan your animation as a full screen. Because your concept flow dah cantik, cuma penggunaan dia punya full screen tak perlu, daripada design tu masih belum boleh diperbaiki, dan nanti bila kita letak dekat YouTube ataupun kita present kat student akan nampak jelas clear. Ni kalau tengok tadi nampak macam kenapa letak kat tepi, I'm the key point, why keep me aside, I should be the one who be appear most Okay. Jadi benda itulah ya. Alright. Terima kasih Puan Naim.
Terima kasih Cikgu Terima kasih banyak. Mina dan Puan Nuraini. Okey, saya percaya Cikgu Aminah pun baru lagi berjinak-jinak dengan penghasilan konten kan Cikgu? Ya, sangat-sangat baru dan saya pun masih belum kuasai lagi lah nak letak apa ni. iMovie tu tak berapa sangat lah. Kalau Keynote tu sebab dia lebih kurang slideshow kan. So boleh lah lagi. Tapi iMovie ni saya macam banyak kali take lah untuk rakam suara pun kan. Tapi So mungkin lepas ni kita boleh baiki lagi. tahniahlah Cikgu Aminah dalam masa Terima kasih. singkat kan. Berkonten macam ni kan. InsyaAllah lebih. Okey, tahniah. InsyaAllah minat kan. Rasa macam pengalaman menghasilkan animasi ni menyeronokkan ya? Ya, tapi kena apa? Masa lah kan. Kita kena duduk bagi. Kalau kita dah mahir, saya rasa kita akan ambil masa yang panjang lah untuk hasilkan. Betul tak? Okey, good. Okay, Cikgu Aminah daripada Perlis. Okey, Perlis Green Zone kan Cikgu Aminah? Boleh? Ya, Alhamdulillah Perlis Green Zone. Okey, seterusnya saya persilakan Cikgu Azhar. Cikgu Azhar ada bersama kita? Cikgu Azhar ada ke? Tak ada. Ada tak ada? Tak ada. Dia minta petang nanti. Oh. Kalau boleh. Okey, tak apalah. Kita nak pergi Cikgu Nur Azlin ada ke? Ya, saya ada. Okey so kita kita tengok hasil daripada Cikgu Azlin. Assalamualaikum and hi everyone. First, let's see to the picture of phenomenon electromagnetic induction. Well, what is actually electromagnetic induction? Electromagnetic induction is a production of induced EMF in a coil when magnetic flux through the coil change. When the magnet bar moves relatively away from the coil, the galvanometer deflects to the left. Why this happen? Well, when the magnet bar moves away, the coil opposes the change and produce south pole. By using the right hand grip rule, the direction of induced current will directed upward. As a result, the galvanometer will deflect to the left. When the magnet bar moves towards the coil, the galvanometer deflect to the right. Why this happen? Well, when the magnet bar move towards the coil will oppose the change and produce north pole. By using the right hand grip rule, the direction of induced current will directed downward. Thus, the galvanometer will deflect to the right. As a conclusion, we can say that when magnetic flux through the coil changes, induced EMF will exist. See you in the next subtopic. Bye. Terima kasih Cikgu Azlin. Ya. Cikgu Azlin dari sekolah mana sebelum tu? Saya daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Jauh orang Penang pensyarah Kepala Batas. Kepala Batas. Okey, terima kasih Cikgu Azlin. Kita mungkin Cikgu nak bagi komen sikit apa objektif Cikgu. Okey, berdasarkan pengalaman masa saya ajar subtopik yang ni, susah kalau kita tak buat animation untuk explain direction induced current tu sebab budak tak nampak. Cuma masa saya hasilkan slide ni, sebab saya baru lagi, jadi banyak kali percubaan dan makan masa berhari-hari lah dekat Keynote, dekat iMovie. Jadi saya pun tak berapa puas hati sangat lah dengan hasil ni, tapi yang ni as a beginner, yang ni je lah saya dapat buat. Okey dah tu, memang nice. Okey, dari segi deflection tu lah, rasanya macam ada, cuba boleh. Yang ni saya makan masa lah nak cari idea. Okey, try tengok. Dekat jarum bergerak.
away from the coil, the galvanometer deflect to the left. Why this happen? Well, when the magnet bar move away, the coil oppose the change and produce south pole. By using the right hand grip rule, the direction of induced current will directed upward. As a result, the galvanometer will Okay, nice. Okay kan? Dah. Saya bagi input sikit ya. Saya nak tanya. Okay, Kak Wan. Kak Wan. Saya nak tanya. Okay, my input sama juga yang the first one. First of all, very good, cikgu. For a first timer, you did a great job. I think dah 2 orang saya tengok ya, first time buat and marvelous work. Cuma seperti yang saya kata daripada awal, tak perlulah kotak-kotak tu. Get away from the PowerPoint. Itu yang saya rasa agak apa orang kata, jadi daripada image wise dia nampak macam PowerPoint. terlalu crowded dengan kotak. So bila kita keluarkan teks, clear text, it's going to be really beautiful. Itu yang pertama ya. Cuba cikgu. Saya tahu kadang nak keluar, nak get away from PowerPoint ni kadang susah. So secondly, masa you buat the bar, magnet bar tu, try to put the magnetic field around dia. Sebab bila kita buat magnetic, line tu. Bila kita buat magnetic field tu, nanti student akan nampak macam mana the induced current happen ya. Bila dia cross tadi. Okay. So then baru dia nampak bila you masuk dekat situ, dia punya orang kata di magnetic field tu akan cut dengan the wire. That's why the induced current happen lah. So di situ sedikit lah kena penambahbaikan. Will take time sebab baru, tapi lepas ni memang you going to be very good ya. Saya pun dah edited. Okay, betul. Kita rasa puas hati. When kita bagi kat student, kita tahu dia akan ulang kali dia tahu. Sebab memang I was teaching physics dulu pun, nak bagi budak faham dia, kilas tangan dia tu satu, nak bagi dia imagine macam mana induced current tu, itu adalah satu perkara yang difficult betul. Nanti itu yang kita nak nampakkan how that induced current happen bila magnetic field cut off across. Bila dia nampak, nanti the next stage dia ialah what if I do something to create an innovation. Tak perlu, that's why yang kita tengok orang yang pakai torchlight yang they shake tu, they shake the magnet dalam to get the power, light bulb power. Yes. So itu is one yang you boleh guna as contextual. So kenapa mereka guna torchlight, tak payah pergi letak bateri, but what they do, dia ada shaking it kan, they shake tu nak bagi berlakunya the induced current. So induced current. Jadi cantik lah now you dah ada ni, sikit je boleh buang sikit dan letakkan torchlight. So then the next stage budak boleh buat orang kata dia punya own innovation. Tak perlu dia nak kena pakai power supply, you know. Apa dia boleh guna daripada konsep ni untuk innovative produk yang dia nak bangunkan, something like that. Okay, terima kasih. Cuma saya nak tanya kat sini, ada certain slide saya tu, dia sebab suara saya belum habis cakap tu, slide tu dah habis, dia tukar slide lain. Macam mana saya nak delay Saya kena tambah slide lagi ke? Duplicate slide ke macam mana? Suara tu ada 2 cara kalau buat dekat iMovie. Then dekat iMovie tu yang you delay kan. So you masukkan suara di iMovie. Kalau you buat dekat Keynote, you kena manage the time dia tukar ke Keynote yang second tu. Transition. Okay. Test that out. Okay, terima kasih banyak-banyak. Right, okay. Good luck. Well done. Okay. Terima kasih. Okay. Tahniah Cikgu Azlin. Dah edit dah tu. Addicted. Kenapa ni dia tu je? Saya nak share sikit boleh tak?
Boleh Cikgu Aminah. Saya hadapi masalah sama macam cikgu tadi tu lah. Okay, maksudnya kita dah cakap, slide kita habis. Tapi apa yang saya buat, kita potong movie kita tu. Lepas tu kita pegunkan dia, freeze-kan dia. And then kita boleh drag dia sampai kita habis cakap. Oh, Ni dalam iMovie. Oh, okey. iMovie. Okey, terima kasih. So, harap itulah. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih atas perkongsian. Okey, seterusnya kita ada Cikgu Kualbiah. Ada ke Cikgu? Ada. Cikgu Kualbiah. Okey. Cermin Cembung. Pensel kelihatan tegak apabila diletakkan pada permukaan sudu. Mengapakah ini terjadi? Cermin sfera merupakan sebahagian daripada sfera berungu yang terpotong seperti dalam rajah. Permukaan yang memantulkan cahaya. Jika permukaan luar bahagian yang terpotong memantulkan cahaya, cermin itu ialah cermin cembung. Mari kita lihat rajah sinar cermin cembung. Apabila objek diletakkan pada PTF, sinar cahaya yang selari dengan faksi utama dipantulkan seolah-olah berpunca dari titik fokus F. Sinar cahaya yang menuju C dipantulkan balik mengikut lintasan asal. Maka terbentuklah suatu image hasil daripada sinar cermin cembung. Ciri imej yang pertama, diperkecil. Imej juga dalam keadaan tegak dan maya. Aplikasi bagi cermin cembung. Cermin pandang belakang kenderaan. Okey, terima kasih Cikgu Kualbiah. So saya ingat lagi yang sebelum ni Cikgu Kualbiah konten. Saya rasa dah transform almost 360 dah ni. Tapi biasalah tu, saya pun masih lagi tak puas hati lah sama macam orang lain. Mungkin nak tambah aplikasi sikit kot. Belakang kan. Cuma tak dapat nak keluar ambil gambar real. Nanti kita cuba lah. Okey, betul. Contextual lah tu. Kan? Bunyi tu saya dengar ke ataupun orang lain dengar tak macam tak lancar? Sound Sound. Sound tu mungkin lagu kuat sangat pun. Saya akan adjust lagu perlahan sikit kot dengan suara. Mungkin lah. Okay, ni dalam iMovie atau Keynote suara tu? iMovie. Okay, maknanya voice over lah ya? Voice over. Sebab saya buat dalam Keynote, lepas tu kita transfer iMovie, lepas tu kita masuk lagu je lah. Lepas tu adjust sound je lah. Adjust sound dalam iMovie. Cuma mungkin suara mungkin tak berapa dengar mungkin kena kuatkan suara voice over mungkin. Cuma saya suka dengar lagu lagi daripada dengar suara saya.
Okey. Boleh kontrol tu, tak apa. Okay. Kak Wan ada komen tentang konten Cikgu Kalbiah? Boleh bawa forward sikit yang dekat first of all, Cikgu Safia memang nice. You reduce a lot of the boxes walaupun ada boxes untuk teks. Tapi dah jauh lebih kurang lah bandingan orang lain So your content pun besar, jelas. Cuma di sini saya nak lihat di mana kebiasaannya kalau kita letak cermin tu itself. Zila, is the cengkong tu dia tak dipaksi atau di tengah? Sepatutnya di tengah, ke bawah sikit. Dipaksi kan? Letakkan dipaksi. So it has to be at P, and then the first line dia keluar tu akan keluar straight to F. Nanti yang satu. So benda ni you kena tengok angle di mana dia nak orang kata bengkok lah. Sebab biasanya the lengkung tu akan berada di mana. Dan the appear of the image tu sama ada di depan atau di belakang. Ni tiba-tiba yang ni kan. Ni mungkin appear awal. So, okay, let's check this balik di mana kedudukan tu cikgu. Tapi apapun you have done a great job. Macam kedudukan mana kedudukan image The lengkung tu. Oh, lengkung cermin Yes. Okay. Ke bawah sikit. So nanti kita masuk dalam group, nanti kita akan share what actually kedudukan dia. Macam perkataan ciri image tu tak perlu buat kotak ni, you boleh buang nicely buat nicely ni je. Tak perlu kotak tak payahlah. Sebab nanti kan you punya blandness tu kurang. So betul. Nanti kita semalam Dr. Azma ada present on how to do a good presentation daripada aspek warna, kontras dan sebagainya. Saya akan minta video yang dia present untuk student to share dalam group kita juga supaya kita some of us nampak okay macam mana kontras kita nak letak between colours supaya apa yang dia appear dan apa dia fokus. Jadi presentation kita akan nampak very professional. Tapi nevertheless you did a very good job, especially orang baru dengan daripada awal lagi you bawa ke belakang. Nanti kita akan tengok balik daripada aspek konsep. Zila akan check this out whether the konsep tu dah tepat atau tidak. Kalau nak buat dia punya arrow dia dan sebagainya. Okay. Alright, congratulations. Zila. Okay, satu lagi dekat dengan atas pokok tu, kalau cahaya tu kalau kita tak letak torchlight tapi kita buat macam cahaya je, tulis cahaya datang dari objek tu. Kalau letak torchlight takut nanti student keliru sikit. Yalah, takut salah faham pula. Salah faham. Betul. Maksudnya just tulis perkataan cahaya. CAHAYA lah. Cahaya datang dari objek. Alright. Okay. Dan line tu kalau boleh biar samalah konsisten dari segi tebal nipis tu. Yang kat luar tu, yang atas tu guna style lain kan. Kat bawah tu style lain. Kalau colour saya rasa okey juga colour. Different colour boleh. Oh, maksudnya sinar pertama warna lain, sinar kedua warna lain. Intensity dia sama. Ya. Biar saya betulkan correction sikit. Ini adalah rajah sinar cermin cembung dan objek di belakang. Objek di depan cermin, image yang di dalam cermin, tapi seboleh-bolehnya simbol cermin. Sepatutnya image dia di mana? Image dia dekat arrow yang siapa Zila tunjuk ni. Betul dah image tu kawan. Cuma kelengkungan cermin ni bawa turun sampai yang tengah tu dekat P.
Dekat P. Tapi it doesn't affect sebenarnya dari segi garis sinar. Dia hanya simbol je, simbol. To show that dia mencapai. Alright. Cermin tu lampu tu tak perlu So betul. Lampu is not Alright. Hello, line Tak dengar. tak Ya berapa betul. ni. Okay. Okay. Congratulations pula kita. Okay, terima kasih. Okay. Okay, good. Tak dengar? Next. Okay. Terima kasih Cikgu Qalbia. Terima kasih Cikgu Qalbia. Tahniah. Okay, sama-sama. Okay. Seterusnya ada lagi ke? Cikgu Malia ada beritahu nak masukkan kan? Dah masuk ke? Saya dah masukkan dah. Cikgu Malia ada Oh tak ada. Dekat dalam aku buka ada lah nama Mar, nama Solihah. Ada 6 maksudnya dekat yang aku buka tadi. Oh, okey. Cikgu Raja ada ke? Ada tapi tak siap lagi. Macam mana? Kalau dah nak insert pun boleh juga kita bagi input lah. Okeylah, saya dalam tepi jangan gelak lah. Kita jemput Cikgu Marlia. Cikgu Marlia ada ya? Ada. Tapi tak siap senangnya lagi. Okay. Tak apa. Idea, kita nak tengok idea dulu. Hi everyone. Our topic today is about Archimedes' principle. Do you know who is Archimedes? Archimedes was a scientist, also an inventor and engineer who found the concept of Archimedes' principle. Archimedes has gone down in history as the guy who ran naked through the street of Syracuse shouting Eureka, which means I have it. He tried to find the method for proving that the crown made for Heron, the king of Syracuse, was not a pure gold as claimed by a goldsmith. One day, he filled up his bathtub. As he jumped into the water, the water spilled over the edge. Then, he realized that the water displaced was equal to the weight of his body. And he shouted, Eureka! Which means I got it. He got an idea on how to check the pureness of the crown. According to Archimedes, when an object is wholly or partially immersed in a fluid, the buoyant force is equal to the weight of fluid displaced. Hey, what do you feel when you push the apple downward? You can feel something pushing upward, right? That is buoyant force. So, we can define buoyant force as an outward force resulting from an object being wholly or partially immersed in a fluid.
there is two forces acting on the apple. That is buoyant force and weight. Yang belakang-belakang ni tak sempat masukkan voice lagi. Sebenarnya saya nak tunjuk pasal eksperimen yang boleh dibuat dalam macam this principle. Okey. Betul. Okey. Cikgu Malia awak. Dah macam storytelling dah ni. Okey. Sana Cikgu Malia pun baru berjinak-jinak kan? Cikgu Malia first time. Okey. Okay, nice. Mana? Mengajar di? Kolej Suara Kulim. Oh. Okey, tahniah Cikgu Malia. Mungkin kita boleh dapatkan input daripada Puan Wan Nuraini. Ya. Kak Wan terkeluar. Terkeluar? Dia tahu tak dia terkeluar Ustaz Syakir? Okay, memang impresif lah Cikgu Malia ada memang suara ni boleh memang menarik pada saya, dia memang menarik perhatian pelajar kan. Sebab biasanya kita terus-terus Archimedes tu macam topik yang memang sebenarnya susah juga nak faham. Ya. Memang agak susah lah. Memang antara yang paling susah. Saya tak faham kan. Lepas tu, tapi bila Cikgu Malia dibawa macam penceritaan macam ni memang menarik perhatian pelajar untuk belajar. Okay, menarik. Kemudian kalau kita tengok sini ni. Okay, according to Archimedes, when object is wholly or partially unique, pada saya lah mungkin kita jangan keluarkan ni dulu. Okay. Mungkin saya suka yang bila Cikgu Malia tanya what is buoyant force pun tak payah. Okay. Sebab pelajar memang tak tahu lagi buoyant force apa kan. Cikgu Malia boleh cerita yang ni dulu. Lepas tu baru budak fikir kan lah ada benda yang menolak dia. Dia can feel the pushing ke atas tu kan. Yeah. Baru dia fikir kan, barulah that is buoyant force. Baru mereka define. Baru define. Betul. Mungkin buoyant force is an upward force kan. Ini pun kita boleh perkataan ni pun kita boleh tambahkan juga dalam bentuk gambar lah pada saya. Dia panggil, kalau yang ni dia panggil text based. Kalau boleh biar kurangkan text based ni, biar ada gambar yang animated. Outward tu tunjuk outward. Macam tu. Object being wholly kan or partially kan. Budak dia fikir buoyant force ni kalau objek tu wholly je kan biasanya. Dia tak tahu pun kalau yang partially tu sama kan. Kan. Tapi very good lah Cikgu Malia. Ni okay. Buoyant force equal ni memang boleh nampak lah. Ini mesti lagi menarik ni belakang ni sebab ni eksperimen. Kan, cantik. Eksperimen ni lah yang akan budak faham lebih lagi. Eureka. Lepas tu Cikgu Malia pun ada zoom in berapa nilai. Okay, nilai berat dalam air. Nanti kita tolak kan. 4.5 minus 4 nanti dapatlah buoyant force kan. Yeah. So memang very clear very good lah saya nampak. Lah cuba letak depan sekali dekat Archimedes mandi tu. Oh, ini pun menarik juga Cikgu Malia yang lemah lembut Cuma kepala dia tu nampak macam terpotong tu, kenapa Sebab dekat sangat kot dengan ni iPad tu. Dah dengan iPad. Pakai iPad. Zila. iPad Pro, okay. Sebab saya dengan Cikgu Aziza pakai iPhone je.
Okay. Kak J? Tapi keistimewaan iPad dengan Memoji ni dia boleh buat landscape kan? Kan? Boleh ke? Memang landscape. Tak explore lagi. Tak, memang dia landscape sebab kita kena letak iPad kan berdiri landscape. Dia tak ada. iPad memang landscape. Bukan portrait lah untuk apa ni? Untuk Memoji. Okey lah, dekat mandi lagi-lagi dekat gambar yang dilukis tu. Dan lagi okey, yang ni lagi. Okey sekarang ni aku cuba play. Tu ke? Dah. Kata-kata dia tu macam mana? Kak Ji dengar macam berat air tu. The weight of water. The water displays. Ni slide sebelum tu Zila. Sikit ke belakang sikit. Ni kot the water displays. The weight of water displays kan? Tapi masa ni kita boleh cakap dah ke the weight ialah weight tu memang tertinggal. Satu tertinggal. Lepas tu weight of water displays. Okay, try. Suara, nak dengar suara. Water spill over the edge. Then he realized that the water displaced was equal to the weight of his body. Okay, masa ni kalau ikutkan Archimedes duduk tengah pening nak cari isi padu objek yang tak seragam. Kan? Jadi kita boleh tak keluarkan terus weight tu sebagai idea masa dia Eureka ni, masa dia dapat ni. Sepada pengalaman idea pasal ni. Sebab masa tukang emas tu bagi crown. Bagi crown. Crown tu adalah jisim crown boleh diukur, tapi isi padu. Masalah kita sekarang ialah isi padu crown tu yang tak seragam, irregular kan. So sekarang ni bila dia masuk dalam air ni, dia dah dapat idea bahawa isi padu badan dia yang tenggelam dalam air tu sama dengan isi padu air yang tersesar. Tapi tak pernah pula jumpa dia cakap, wait, ada tak buku cakap gitu? Saya pun sebab boleh Cikgu Maliah ulas sikit idea ni. Kita boleh share lah. Ya. Kalau tengok kat dalam internet pun kebanyakannya dia sebut tentang dia tak sebut tentang volume kan, dia sebut tentang weight. Sebenarnya penemuan pertama Eureka Archimedes ni weight of the water display sama dengan weight of the body immersed gitu. Yes, Okay, cuba tengok balik ayat tadi. Okay. He realized that the water displaced was equal to the weight of his body. The weight of water displaced. Weight of water. Kalau weight tu betul lah, makna weight mesti sama dengan weight. Cuma macam mana budak nak engage bila sebut weight dulu ni? Sebab Kak Ji biasa buat cerita gini dengan murid. Murid question lah. Macam mana nak ukur ketumpatan kan? Sebab ketumpatan mesti jisim bahagi isi padu. Macam mana nak kira isi padu crown tu? Tu start from that dia buat penemuan body dia ni. Body dia irregular, masuk dalam air. Dia dah jadi keluar air tersesat tu. Air tersesat tu lah isi padu sebenarnya untuk dapatkan, sebab kita nak cari, sebenarnya kita nak cari ketumpatan emas tu. Ketumpatan emas tu yang menyebabkan dia tertulen. Ya. Jadi ketumpatan buat satu yang relate juga dengan Archimedes punya crown tu lah kan? Crown tu. Boleh cari nanti.
Okey dah, sebab kartun tu nampak ada dah crown kan. Jadi Kak Jessa, orang lain macam mana? Dari segi yang ni lah, maksudnya bila dia dah masuk dalam air tu, dia rasa dia dapat idea tu sebab apa? Adakah sebab berat? Sebab kenapa dia nak ambil berat? Sedangkan formula ketempatan jisim bahagi isi padu. Dan dia nak dapatkan ketulinan emas tu, nilai ketulinan emas tu dah ada nilai dia. So kalaulah dikurang ataupun lebih, maknanya emas tu bukan emas tulen. Itulah kalau form 1 lagi sebenarnya tajuk ni, form 1 dah belajar dah. Untuk fizik ni macam mana di College Mara. College Mara ni dia ni buat according to syllabus college lah ni. Kalau syllabus college dia basic saja, basic tentang Archimedes principle. Ada juga belajar untuk foundation in science kat college kami ni. Macam mana dia peringkat SPM lah? Set ke lain lah. Memang weight lah, weight. Dia isi juga kan. Weight dengan volume. Tapi sebenarnya kat sini mungkin kita tak begitu pasti. Adakah mana kan the weight of water ni betul. Cumanya dia nak kalau nak relate dengan crown tu memang density lah kan. Density. Sebab sekarang ni problem Archimedes apa dia? Problem dia? Dia nak check pureness of the gold. So, dia depends pada density lah kan. So, mungkin Kak Maria boleh tambah saja kat sini kita ganti dengan volume. So dapat density lah, nanti cakap pasal density. Mungkin kena tambah, maksudnya kena kalau macam tu kena tambah lah kan. Maksudnya akhirnya crown tu so maksudnya dah terbukti yang density of crown dengan density yang low. So statement awal kita ikut je apa yang Eureka cakap, yang hujung explanation yang seterusnya baru kita boleh relatekan volume semua tu. Volume, mass and density lah kan. Sebab kita nak tunjuk sebab apa yang murid-murid akan tahu akhir sekali, kenapa kita perlu cari volume, sebab kita nak relate dengan density of the gold tu. Kalau density, kita kena cakap density gold, let's say 10 lah nilai dia, tapi kita dapat 9, that means 9 tu maksudnya mass over volume tadi. Sebab kalau nak relate dengan berat water displace tu lebih kepada buoyant force. Kan? Betul. Sekarang ni dia ada dua perkara yang berbeza kan. Sebabnya tajuk ni besar pun kan. Sebab buoyant force ni is another thing kan. Dan Archimedes si Archimedes ni adalah dia buat perkara yang lebih besar lagi. Sekelumit saja kan. So macam itulah. So kalau kita nak continue dengan ni pada saya, kita ni nanti perkataan ni sedikit. Lepas tu kita boleh relate yang dia dah approvekan yang crown tu betul, density dia. Bolehlah kita relatekan dengan buoyant force di belakang ni. Sebab dia ada je kaitan dengan Archimedes tu kan, sebab kita nak kenalkan dia kan. Form 2 sebenarnya dah belajar ni dari apungan sikit-sikit. Ya, maknanya dah sentuh lah sebelum naik ke form kita KSSM ni. Buoyant force ni duduk di form 5. Maknanya budak-budak yang KSSM form 4 sekarang ni belum ada lagi tajuk ni, betul taklah? Tekanan dan daya dan tekanan berada di form 5 dah sekarang ni. Untuk pengetahuan pensyarah-pensyarah college lah. College metric. Jadi form 2 mereka dah ada sikit yang Kak Ji buat teaser sikit semalam tu. Dah ada, maknanya dia orang dah tahu dah buoyant force ni arah ke atas, berat arah ke bawah. Overall good. Memang
Cuba tambah baik lagi lah yang makan bakar tu. Iya. Saya try relate dengan Crown tu. So sebagai beginner ni very good lah ni ada penceritaan ni. Okay, memang menarik. Kak Ji sebenarnya kaji tajuk Archimedes ni dari awal-awal sekolah mengajar lagi tahun 90 lebih. Sebab masa tu kami keliru dengan penyataan buoyant force equal to volume times rho times G. Okay, V rho G. Volume tu volume apa? Tak? Rho tu rho apa? G tu okey lah. V dengan rho ni jadi masalah masa awal-awal ngajar dulu lah. Jadi kita letak masa tu kita pening, murid lagi pening lah sekarang ni. Okay, so volume tu kita boleh tarifkan pada dua. Satu, isi padu objek yang tenggelam. Dan satu lagi isi padu air yang tersesar tadi. Tu. Jadi hasil lah buoyant force. Nilai buoyant force, isi padu air tersesar tu nampak tak dia ada relation, betul lah benda tu. Dan rho tu, ketumpatan tu adalah ketumpatan cecair yang objek tu duduk. Okay, cuba tengok yang last lah. Yang last sekali. Eksperimen ni. Okay. Sekarang ni kita nak buat ni kira home base ke lab base? You dekat college ada ke? Kat college tak ada eksperimen ni. Ni sebab saya pernah mengajar SPM dulu. So saya pun tahu juga lah benda ni. Okay. Kalau kita ni, yang ni dalam lab, kalau dalam lab kita ada eksperimen Archimedes, kita guna yang ni kan? Betul. Tin Eureka. Eureka can. Kita panggil Eureka can. So kita kena labelkan biar betul Eureka can tu. Maknanya kita gunalah Eureka can, tak kira lah objek okey, tapi apple tu macam tak berapa muat. Kalau dalam Eureka can hak sebenar, tak tahulah, takut setengah sekolah tu Eureka can dia besar. Tapi kalau bekas macam ni, kita kena buat home base lah. Macam mungkin botol minyak ke, kita potong, lepas tu buat lubang kat tengah tu dan sambung dengan pipe, getah ke apa, silikon untuk buat apa corong tu kan. Ataupun botol bateri. Botol bateri kita boleh pakai, kita boleh ambil. Botol tak boleh kecil juga, botol bateri. Botol minyak je lah, yang besar sikit. Yang kita boleh nampak tu kan. Okey, satu lagi, macam mana kita nak buat transparent tu? Transparent mana? Yang macam apple masuk tu. Macam mana? Tak tahu. Okey, kita buat apple tu ke belakang, makna arrange ke belakang. Lepas tu color untuk air tu kita boleh buat opacity. Kalau kita bawa ke belakang gambar apple tu, dia bukan hilang terus bahagian merah tu lah. Kalau kita buat opacity ke belakang memang hilang, tapi kalau kita opacitykan air tu dia jadi semi transparent. Try lah macam Kak Ji buat yang itik tu semalam tu. Okay. Boleh. Cuba tengok dah. Boleh. Okay. Okay, thank you. Good job. Terima kasih Kak Ji. Okay, sama-sama. Tahniah. Teruskan, sambung. InsyaAllah. Okay, tu. Pelajar ini pun kadang kalau buat dekat lab pun jenuh juga ni nak tengok satu-satu kalau semua orang pelajar nak tengok kan. So kalau kita ada macam ni, everyone boleh tengok. Ya, dia ada istilah berat sebenar, lepas tu berat ketara kalau dalam SPM lah. Okay. W in air, weight in air tu berat sebenar lah tu. Berat dalam udara, berat di udara dan berat dalam air. Berat ketara. Apparent depth. Apparent weight. Apparent weight. Dengan apparent actual weight. Yes. Okay, thank you. Okay. Good job. Okay. Rasa Cikgu Malia jauh daripada Kulim Utara juga kita. Okay. Okay, seterusnya Cikgu Nur Saleha. Ada Cikgu Nur Saleha? Ada ke? Ada. Ada, tuan dia ada tu. Okay.
on a very wonderful evening. Umi, is it still raining outside? I'm not sure, Siti. Take a look. Okay, Umi. Subhanallah, it's so beautiful, Umi. What is it, Siti? Come, take a look with me. Oh, it's a rainbow. Siti, there are 7 colors of rainbow. But what causes the formation of rainbow? I knew, Umi, I knew. I've learned before. Let me explain to you, Umi. What causes the formation of rainbow? When white light from the sun enters water droplets, the light experiences refraction and disperses into different colors. All these different colors experience total internal reflection on the surface of the water droplets. Light rays reflected experiences refraction and dispersion again when moving from water to air. Colors of the rainbow are seen by the observer. Okay, thank you Cikgu Soleha. So, Wow, dia lembut je saya dengar suara cikgu fizik ni. Tadi Cikgu Malia, Cikgu Soleha pun. Okay. Okay, good. Good, Cikgu Soleha tanya. So ini berkaitan dengan formation of rainbow kan? Betul. Saya cuma masukkan secara kontekstual je lah di awal ni kan. Yes, storytelling ni. Digital storytelling punya style. Okay, sebab boleh menarik perhatian kan. Memang kita tengok dekat luar, memang tak ramai pun yang tahu bagaimana the rainbow was formed kan. Okay. Ni okay, Mak Dia cerita. Allah, it's a calm. Okay. But learn. So, Okay, berapa slide tu untuk animation tadi yang contextual tu? Ada 7 kot. 7. So itu kira kartun lukis watak-watak tu. Lepas tu background sama lah ya? Lepas tu saya buat apa tu transition apa tu? Magic move tu. Magic move Ustaz Syakir. Okay. Take a look. Okay. Oh, cantik. Okay. Okay. Tapi sebab saya tak ada pensel, jadi saya lukis guna jari je kan, macam cincai-cincai je lah. Ya Allah, ya ke? Cantik dah ni. Jari kurus tak apalah, okey. Saya kita tak boleh. Duk maximize susah jugalah. Iyalah, kena besarkan. Lepas tu memang freehand lah ni, freehand. Guna jari lah sepenuhnya. Tak ada pen tak? Apa iPad tak compatible dengan Apple Pencil? Sebab ni iPad ni iPad pinjam maktab punya. Oh, maktab punya tu tak boleh upgrade dah. Saya kan baru je pindah typing kan. Okay. Pinjam punya je lah. Boleh minta lah duit unit fizik typing Okay. Bajet nak beli sendirilah kot insyaAllah bulan 12 ni kan. InsyaAllah ada rezeki kita boleh beli dah tu. Kalau dah boleh pencil tu tak tahulah macam mana lukisan tu lagi cantik. Okay, kalau dari segi sini, kalau kita tak perlu ada tulis ni pun saya rasa okay. Okay. Kita macam bercakap tu, sebabnya bila tulisan ni pada saya lah keluar, macam pelajar membaca kat situ kan. So macam when white light, so macam bila Cikgu Soleh cakap sambil tu dia keluar dia punya light ray ni. Cumanya mungkin poin-poin tertentu yang penting saja kita mungkin boleh keluarkan. Pada saya lah. Okay, satu lagi light ray tu kita nak tunjuk white kan? Betul tak? Jadi background tu kuning. Macam tak nampak sangat ya? Tak nampak sangat. Macam mana? Kalau benda ni berlaku di langit kan? Di langit.
Kalau langit tu biru. Langit biru. Ataupun tukar colour air pula. Air kita bawa kelabu macam mana? Kelabu muda. Kelabu muda. Sebabnya ni macam rainbow ni kelabu kan. Air yang keluar warna biru. Bukan rainbow tu lah, cloud. Awan. Sorry, salah cakap. Cloud. Cloud. Kelabu nampak. So background bagi warna light, warna blue lah, blue. Okay. Tapi saya pun duk fikir-fikir juga tadi macam mana nak bagi nampak cahaya putih kan. Lepas tu duk fikir dengan air warna biru. Lepas tu macam tak apalah, tak apa. Proceed je lah. Nak edit nanti lambat lagi, tak siap-siap. Ya, boleh. Boleh lah nanti air warna kelabu kan. Background kita buat warna biru kan. Putih ni menarik. Try. Boleh ditebalkan lagi. Okay. Putih tu ditebalkan. Macam tak, putih ni ada arrow ni kan. So, memang kita kena tunjuk arrow kan. Tak nampak. Tapi tak nampak. So mungkin boleh. Background kelabu pun okey. Hari hujan mendung kelabu kan? Boleh. Kelabu yang kelabu mendung. Background kelabu air biru Air stay biru. Boleh juga. Lepas tu terus colors. All these different colors experience total internal reflection on the surface of the water droplet. These different colors ini macam experiences refraction and disperses into different colors. All these different colors. Tak boleh ke kalau macam ni kan dia macam kuasa ketul macam tu kan. Kita sebut kat sini experience refraction and dispersion kan. Dia refract dan dia disperse tu penyerakan kan. So kalau macam boleh nampak sebenarnya pada nampak one by one. Nampak yang atas dulu. Dia disperse tu. Macam mana dia Okay. Betul. Clear kan? Sebab ini kita ambil daripada istilah apa kan? Daripada buku teks kan gambar tu? Buku teks. Istilah apa kan? Mana tadi? Okay. Kemudian ada lagi ke Kak Ji? Lah sebut saat ni disperse dulu. Taklah bukan maksudnya ni perkataan ni. Refract dulu sepatutnya. Refract tu maksudnya mungkin kita boleh highlight dekat cahaya putih tu masuk medium tu. Macam kita buat refraction happens itu. Lepas tu disperse tu kita highlight dekat dia keluar colour yang first ni yang 7 colour awal. 7 colour awal tu. Kalau boleh kita potong lah, boleh tak kita potong biar nampak, jangan nampak lagi yang total tu. Boleh. Boleh tak usah dipotong. nampak lagi. Kita buat satu step, dia disperse, lepas tu sampai sini and then sebab ni markah 4 markah kalau dalam SPM biar murid boleh cerita lah. Lepas tu kecil saiz ni lah macam Kak Wan cakap tadi, kalau boleh biar full screen sebab jadi kecil ni sebab kita sibuk nak letak wordings tu text, yes. Jadi macam Terbesarkan mana nak dia buat yang besar tu? Biar betul-betul tengah, biar betul-betul objek yang biru ni. Tapi rasanya kalau buang yang awan-awan tu mungkin boleh besar kot. Boleh naik-naik lagi. Okay, betul. Yang first okay dengan awan semua ni, that is dipanggil overview, semua nampak dulu. Biar murid, lepas tu baru kita fokus dekat dekat tipisan air. Kita boleh nampak kat mana refraction, dispersion, total internal lah. So pelajar boleh nampak fokus di situ kan. Okay. Boleh buat magic move kat situ nanti. Apa dia? Boleh buat magic move kan, jadi dia besar. Yes. Okay. Magic move. Sebab yang ni saya buat satu slide je. Ni atas satu slide.
Okay. So macam itulah kita zoomkan di sini Okay. Faham. Okay. Very good, Cikgu Soleha, Tania. Okay, terima kasih. Saya juga kan. Terima kasih juga atas tunjuk aja. Okay, Sama-sama. Okay. Terusnya, habis dah? Cikgu Raja Zarina dah ke? Tadi saya masukkan. Dah masuk tapi Okay. Ada ke? masuk nama ni. Dah masukkan. Okay. Cuba check lah update. Tu kot IMG tu. Oh, ni IMG ni. Insert memory. Yalah betul. Ada bedak dia. The mirror we normally use every day is a mirror like this. Lambat juga bila jadi movie. Okay, itu nak masuk emoji tak reti. Tak buat lagi lah tu. Itulah saya explore betul tak jadi. Ya, guna phone ke apa emoji ni? Tak ada iPhone, iPad je lah. iPad Pro lah yang boleh detect face. Ya ke? Patutlah tak jadi. Oh, kenapa guna iPad? iPad apa guna ni? Pakai iPad biasa tu. Okay, so tak ada pakai memoji tu Ya. Sebab saya Kak Ji dah tunjuk dalam tu kalau iPhone adds ke atas. Cuma Kak Ji lupa nak cakap kalau iPad yang boleh detect face tu. Oh, patutlah. Macam pasal apa tak jadi pun. Tapi boleh kita cipta memoji sendiri, emoji sendiri nanti nak ajar. Oh, ni macam cermin. Oh, okey, yang dah buat dulu ya. Okey, cadangnya nak cakap sambil ni lah ya. Maknanya nak masukkan suara. Itulah saya testing sebab suara macam jadi self-conscious sebab bila dengar suara sendiri. So yang last tu kan saya buat apa tu? Apa dia ni? Gambar apa ni? Ni bowl. Okay, bowl. Shape lah maksudnya. Half of the sphere lah. Mana dia? Cikgu Raja? Terkeluar ke macam mana? Ada ke? Ada. Tapi mic. Masuk ke tidak? Saya tak tahu. Phone saya tak berapa elok. Banyak kali hang. Okay. Mungkin kalau the bureau we normally use. Tapi kalau macam ni saya tak nampak mirrornya kat mana. Kalau macam saya. Nampak. Saya macam kena mencarilah kat mana mirror. Oh, sebab nak tengok macam ni Reflection dia. Image. Okay. Gila saya dah terkeluar tadi kot. Tak tahu tiba-tiba senyap je. Apa yang kau komen tak dengar? Tak macam tak ingatkan kena cari mana mirror. Sebab jadi background. Reflection. Benda tu. Okay. Ni guna ni ke split screen? Split screen. Tak, saya masuk je dalam Keynote ya. Okay, ni nak perkenalkan yang belakang dia mana kan quarter. Okay. Back of it quarter with reflective. Kalau macam nampak tak dia punya maksudnya back tu? kan. Kalau kita label
label. Apa buat arrow. Letak arrow kat situ. Warna hitam tu. Ini macam tak payah tulis kot. So nanti bercakap baca yang ni. Okey. Bercakap ke? Ini pun ada mirrors, there are also spherical mirrors. So apa-apa yang saya tulis ni saya cakap. Okey. Cik pergi belakang sekali yang saya letak mangkuk tu. Yang tadi bol tu. Ni, okey. Sebab asalnya nak pakai yang sphere yang daripada saya buat animation tadi tu. Kan dekat tadi kan. Tapi macam tak nampak dia punya bentuk bentuk Cikgu Raja. Kak Ji? Ya. Kak Ji rasa kita cari gambar betul lah, gambar macam kita lukis lah satu sphere yang bila lukis tak nampak dia punya bentuk yang betul kan. So maksudnya saya nak incorporate kan gambar yang real ni. Nanti nak macam yang ni lukis lah, lepas tu daripada gambar ni nak masukkan tu nak tanya pendapat juga macam mana nak tunjukkan yang saya nak letak coating. Kalau dekat belah melengkung kat luar tu, so dia akan jadi belakang kan. Saya letak kat belakang. So nanti dia akan jadi concave. Lepas tu kalau saya letak coating kat tu dalam, dia akan jadi convex. Boleh suggest tak? Maksudnya macam mana nak incorporate kan animation kan ataupun guna Keynote tu dalam gambar yang sebenar ni. Okey, boleh kita lukis dulu satu bola cerah, bola Lutsina. Lepas tu kita potong dia. Kita potong. Potong. Itu yang tadi saya buat tu. Ni bola ni saya potong. Ni nampak macam 3D. Kalau kita potong secara 2D je rasa cukup dah rasanya. Okey, mula-mula sekali kita nak letak macam ni. Okey lah, yang ni sebagai gambaran. Lepas tu kita buat animation. Satu bulatan yang kita potong, lepas tu yang satu lagi tu yang first kita buat magic move lah, maknanya datang depan besar-besar, lepas tu coated tu kita buat follow macam kita sedang mengecat gitu. Coated tu kita sedang mengecat di belakang, lepas tu satu lagi kita cat ke dalam. Rasa boleh lah macam. Kita guna yang ni saja kan Kak Ji? Guna ni juga? Guna ni lepas tu kita colour. Sebab mungkin ni dia dia tak nak nampak. colour kot luar tu okey. Kot luar tu okey yang ni. Tapi nak colour kat dalam tu macam mana tu? Sebab bila bentuk macam ni nampak macam jadi convex lens. Convex lens boleh. Lepas tu kita pecahkan pada dua. Rasanya memang lukisan lah kat sini, lukisan. Ni okey dah ni pengeluaran dia. Hello. Putus-putus lah. Lukisan ni lah Raja. Apa dia? Maksudnya lukisan ni okey. Okey, boleh juga kita buat transparent lah. Kita yang kat dalam tu kita buat transparent tapi kita hadirkan colour kat dalam tu. Kita pun tunjuk dengan arrow. Okay, kat luar ni okey lah, tak payah transparent sebab yang tu kena duduk kat luar. Transparent kan, mungkin kita guna warna orange ke ni, kelabu lah. Pemilihan warna. So macam mana? Transparent kan. Transparent kan biru tu maksudnya? Untuk menunjukkan kita cat sebelah dalam. Untuk jadikan convex. Coated sebelah dalam, jadikan convex. Lepas tu color yang sama kita coat kat luar, jadikan dia concave. Itu yang saya stuck tu. Macam mana nak tunjukkan dia punya coating. Nanti cuba lukis sama shape dengan yang ni tapi transparent kan. Warna tu.
Katalah kita pilih orange kan. Jadi orange yang untuk kita cat sebelah dalam tu akan jadi Tak tak dengar tadi. terang lah. Saya punya line terputus kot. Apa dia suggestionnya? Suggestion Kak Haji lah. Kalau kita nak cat sebelah dalam, kotak sebelah dalam, kita bubuh colour, satu colour yang sama shade dengan yang ni, tapi kita transparentkan yang biru ni. Maksudnya kita akan nampak seolah-olah kita benda tu kat dalam. Boleh. Ataupun kita keluarkan, kita buat penampakan dari muka depan. Maksud kita macam kita potong biar dia nampak bulat, seolah-olah kita memandang dari dalam kotak. Kita buat macam zoom lah, ya, satu macam yang Puan Asma buat semalam yang molekul ais, molekul pepejal dalam ais tu, dia buat macam call out. Saya tengok tu. Dia buat dia besarkan gitu. Macam kita pun kita tunjuk dekat ni seolah-olah kita paint dari dalam. Kita kotak dari dalam. Lepas tu yang satu lagi kotak dari luar. Kotak dari luar tu untuk concave. Kotak dalam tu macam mana tunjuk kotak kat dalam? Tapi kalau Kak Ji ngajar biasa, Kak Ji buat 2 dimensi je. 2 dimensi. Kak Ji boleh tunjuk C tu kat tengah. Okay, center of curvature. Lepas tu daripada sini, daripada sini dah dekat ni next slide tu terus tunjuk dalam bentuk 2D je kiranya. Yes. Rasa lebih jelas macam tu. Kalau itu memang murid dah nampak. Rasa gitu. Cukup dah rasa kalau buat macam tu untuk hidupkan suasana pemahaman ni. Alright. Okey, Cikgu Raja. Kak Ji. Nanti try lah ya. Try lepas tu tunjuk balik. Share balik. Tunjuk balik. Okey. Okey, ada lagi ke? Thank you Cikgu Raja. Challenging Thank you for suggestion. Okay, good. Keep your good works. Okay, dah habis ke? Mungkin boleh tengok Cikgu Azhar ni dulu kot. Cikgu Zila. Cikgu satuan dia tak ada pun tak apa. Belajar fizik. Apa kita tengok? Okay, kita tengok. Di kata 4, 6, cahaya dan optik. 6.2.3, pembentukan pelangi. Oh, sama. Wah, ada pelangi. Cantiknya. Cikgu, bagaimana pelangi terbentuk? Baiklah, biar saya yang terangkan. Proses yang pertama apabila cahaya putih daripada matahari memasuki lapisan air, cahaya itu mengalami pembiasan dan penyebaran kepada warna-warna yang berbeza. Untuk proses yang kedua, semua warna yang berbeza itu mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan dalam lapisan air. Proses yang ketiga, sinar cahaya yang dipantulkan mengalami pembiasan dan penyebaran sekali lagi bila bergerak dari air ke udara. Proses yang keempat, warna pelangi dilihat oleh pemerhati. Oh, macam tu rupanya pelangi terbentuk. Terima kasih, Cikgu. Okey, Cikgu Azhar. Okey. Kadang-kadang kita tengok orang punya kan. Kita rasa hebatnya orang kan. Kita rasa sampai kita rasa macam kita rasa segan lah.
Ya. Pengalaman. Okey, ya memang imajinasi masing-masing sebenarnya. Apa ni cuma Cikgu Azhar ni dia cepat cakap sikit tak daripada formation tu. Apa ni animasi. Jom belajar Maksudnya dia sebab dia fizik. Timing je lah. Okey, nanti kejap. Matahari ni keluar dah. Okey, matahari kita keluar lewat sikit lah sepatutnya. Kan? Okey, masa ni matahari tak ada. Ke hujan panas ni? Hujan panas lah baru ada pelangi kan? Okey, boleh juga hujan panas ataupun lepas hujan matahari naik. Kan? Lepas hujan baru ada matahari. Masa tanda tu, masa guruh semua matahari memang tak adalah tak. Lepas tu tiba-tiba hujan berhenti, matahari pun naik. Baru berlaku pembentukan pelangi. Betul tak? Kau macam mana cikgu-cikgu? Yang mengkaji pelangi tadi, siapa dah tadi? Cikgu Saleha. Cikgu Saleha. Tak pastilah Macam mana pula komen? Tak pasti nak letak bila matahari tu. Tak betul. Bila kita Cuba kita fikir. Bila kita buat konten ni kan, dia tak sama macam pada saya lah kan. Dia challengingnya, dia memang challenging lah pada saya. Sebabnya bila kita nak buat tu kan, baru kita tahu sebenarnya kita faham ke macam pemahaman kita. Kalau saya sendiri kan. Betul. Nak limit apa benda yang kita nak limit kan. Sebab mungkin kita mengajar kita boleh cakap je, tengok textbook kan, kita ada slide ke. Tapi bila kita nak animate, kita kena pergi detail kan. Kita kena letak kita tu pada murid, pemikiran murid. So macam ni dia benda ni simple je kan. Waktu bila sebenarnya matahari tu keluar kan. Sebab kalau ikutkan, kalau subjek fizik yang pure, ya maksudnya dia tak formation of rainbow ni dia tak ada dah topik yang besar kan. So dan dia tak detail sangat pun. Tapi bila kita nak buat ni, dia contextual dia sebenarnya. Lebih kepada application ke apa? Application ke contextual? Natural phenomena. Natural phenomena. Yes. Tapi itulah kita pun kena berhati-hati kan. Dengan konsep tu nak buat konten tu. So macam ni lah, matahari ni selepas ke sebelum Kak Ji rasa ginilah, kita buat dulu siang, enjoy burung, tiba-tiba dong hujan. Lepas tu matahari pun tak ada masa tu. Lepas tu selepas hujan, matahari pun timbul balik. Sebab kita banyak tengok quotes kan, dia kata after a storm tu baru ada pelangi. Dia nak cakap lepas kita bersusah payah menderita semua-semua, maka keluarlah rainbow gitu. Kesenangan datang selepas kesusahan. Wah, tu ilmuwan filosofi. Sebab profil Kak Ji memang pengembaraan mencari pelangi. Kalau macam ni tapi Kak Ji tengok Kak Ji tengok di video seorang nama apa dah nama Zaharis aku mengembara melalui guna basikal tu. Zaharis tu dia memang betul-betul tunjuk satu tempat dia pergi. Benda tu mungkin dia buat kamera dia tu, dia panggil apa dah, time lapse. Kebetulan dekat air terjun tu lah, kat air terjun tu tiba-tiba keluar pelangi gitu. Maknanya depan mata dia tu formation tu terjadi. Macam kita tengok yang dah jadi kan. Biasanya. So macam mana pandangan cikgu-cikgu untuk Cikgu Azhar ni? Ataupun yang Cikgu Saleha? Tak perlu juga.
Tak apa, kita bincang. Okey, yang ni okey lah. Macam Cikgu Azhar buat ni step 1. Macam ni lah yang kita rasa lebih ni. Cuma kalau boleh besarkan sikit ke. Tapi okey dah ni. Full screen dah ni. Rasa bagus lah. Rasa cikgu dah improve banyak. Sangat banyak improve dah sebabnya lama kan. Dah try and error. Dah jumpa macam-macam. Dah timing delay, istilah-istilah tu. Kalau boleh crop belakang ada kursi game dia. Pengulas game. Dia kan gamers. Tapi okey lah, saya rasa untuk sesi kita ini memang semua cikgu telah improve banyak Memang tahniah lah atas semangat dan usaha rakan-rakan guru semua yang ingin Sekejap. Minta maaf sekejap. Hello. Okey. Saya tengah buat cermin tu. Lepas tu saya macam sebenarnya nak masukkan animasi jugalah, macam ada adegan sebelum lah kan. Saya ada buat macam adegan macam mencuri lah kot. Lepas tu kita applykan cermin dalam kedai runcit macam tu lah. Saya rasa mungkin boleh ke ada cadangan lain untuk animasi. Macam kan biasa kalau sebelum nak explain sesuatu kita mesti ada trigger. So trigger tu adalah animasi lah. Maksudnya storytelling jugalah. Contextual. Yes. Maksudnya macam saya punya tadi kan macam sudu. macam maksudnya. So macam kita tengah, itulah kalau ada animasi lain yang macam boleh trigger untuk pergi cermin cembung tu kan. So ada cadangan ke? Macam mana? Kalau saya yang sudu tu okey kat dapur. Oh ya ke? Oh sudu lagi okey. Sebab ada kat sebab dah ada kan. Kat rumah dah ada kat dapur. Oh. Tadi memang kat rumah so okey je. So macam kenapa why kita boleh tanya kenapa dia appeal. Tanya kan. Kalau nak tukar sudu jadi senduk pun okey. Senduk pun okey. Oh okey je lah. Sebab macam sebelum ni saya ada try macam buat macam adegan mencuri. Lepas tu macam kena tangkap waktu nampak kan cermin pandang belakang yang apa dekat penjuru tu kan. Tapi tak jadi sangat lah sebab kat kedai sebab lukis pun tak nanti je. Lepas tu saya tak payahlah. Tu yang saya pergi sudu tu. So macam kita kalau based on story kan, based on story. Dia macam menarik sikit kan. Mula cerita. Ya betul. Allah anak. Okay jangan anak saya macam dah bising. Allah kasihan. Macam apa tu? Macam kita kan tadi cerita macam tiba-tiba cerita tengah mencuri. Lepas tu kenapa dia tercuri? Sebab ada cermin kat belakang tu. You tak tahu kan? Macam tu lah. Ataupun macam kita bagi satu aplikasi lepas tu kita menjurus kepada tajuk kita lah. Macam tu. Cumanya itulah kalau ada itulah animasi macam boleh jugalah. Macam tadi tu okey juga tapi macam macam saya rasa macam colour saya macam teruk lah. Okey, improve je lepas ni. Tak apa. Cuma gini, kalau cermin dalam PASA Mini tu macam tak berapa relevan sebab sekarang ni orang pakai CCTV. Betul. Tapi yang paling relevan ialah cermin di simpang jalan. Oh, selekoh jalan. Selekoh jalan. Kalau nak buat kereta accident pun, accident ngeri ke apa ke boleh kat situ. Tapi nanti copyright lah kan nak kena lukis kereta. Kita kena ambil gambar real lah kot kan. Nanti kalau macam cermin kereta selekoh tu kan. Betul tak? Kalau gambar real, boleh je animate. Boleh je animate. Okay, boleh cuba lukis lah Tapi nanti kita buat banyak-banyak lah. Cuba try balik. So yang tu memang tak abolish lagi. Memang kita masih guna lagi cermin cembung di simpang tu. Banyak kegunaan. Kalau kita sebut cermin cembung dalam minimarket, murid-murid macam CCTV kan betul juga. Adakah dia kata kan macam dia tak betul. Right. Okay, boleh. Ni dah zaman dia dah tak ada dah. Alright, terima kasih. Thank you. Lepas tu kita nak jelaskan pada murid-murid maknanya kita duduk depan cermin cembung ni image kita sentiasa kecil, lepas tu tegak dan maya. Maknanya kalau murid-murid duduk kat mana-mana pun image akan ni. Lepas tu satu lagi sifat cermin cembung ialah medan penglihatan. Walaupun dia kecil tapi medan penglihatan medan dia luas. Betul.
berbanding dengan cermin cekung. Sebab kita nak masuk cermin cekung yang banyak kes. Ada kes yang Betul. nampak dalam cermin, ada kes yang hilang, tiba-tiba hilang. Itu lagi menarik sebenarnya tajuk tu. Tapi banyak. Okay, tak apa tu nanti next chapter. Tak apa, Alright. pakar cermin. Terima kasih. Sebab nak minta cadangan juga kan. Nanti kan shot sendiri je. Tak apa, kita semua ni okey, sama-sama semua. Okey, kalau boleh tim kita ni boleh merangkumi semua subtopik lah dalam fizik lepas ni. Maknanya kalau yang walaupun sama tapi mungkin kaedah pendekatan yang ni digital storytelling, yang ni liputan, yang ni baca macam-macam lah mengajar dalam kelas macam yang Ustaz Ustaz Syukri buat kan. Dia mengajar dalam TV. Ramai duk tengok tu. Menarik juga kan. Dia depends lah. Sebenarnya benda ni Allah campakkan ilham tu berdasarkan apa yang kita nak gitu. Keperluan tajuk kita. Dia tak sama setiap orang. Betul tak? Betul, terima kasih. Sekejap saya nak tambah sikit. Saya ada sharekan link YouTube yang Kak Wan cakap tu pasal prinsipal dia daripada Dr. Azmah. Ni rakaman masa MCO awal dulu. Yang untuk malam tadi belum ada lagi yang Apple dengan university student. Tapi boleh tengok dulu jugalah ni. Benda dia lebih kurang juga dengan apa yang Dr. Azmah share. Bolehlah jadi panduan macam mana penggunaan konsep-konsep ni lah untuk kita design. Design tak kira lah, design poster ke, design kita punya konten, boleh sebagai panduan lah. Boleh tengok ni. Sementara ni lah dah lalang nak ni kan. Itu je. Saya ada share dekat chat. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, dengan itu ada lagi ke? Ada takut? Okey, kita ada Cikgu Zakia. Ni Kak Wan bagi Cikgu Zakia. Cikgu Zakia pun ada juga ni Kak Zack. Zack boleh bagi tahu apa-apa Kak. Maklum apa-apa ke ataupun bagi rumusan atas presentation partisipan kita walaupun ialah baru ya, novice, beginner. Ada. Okey, untuk semua ni Kak Wan ucapkan, saya baca message Kak Wan je lah ya. Dia kata cikgu-cikgu memang best lah ya, best walaupun first time. They really did really good. So tahniahlah cikgu-cikgu dan insyaAllah you all akan jadi best presenter lepas ni insyaAllah. Banyak ya, kita boleh berkongsi lah. Jangan berhenti berkongsi. Tu okey, kreatif dan saya seronok. Okey. Cikgu Zack tu cikgu bio. Nanti kita boleh tengok jugalah dalam sesi biologi untuk dapat idea lagi. Boleh join kan dah? Boleh. Presentation group lain. Okey. Thank you. So jemputlah semua ke grup. Petang ni apa dia Ustaz, grup subjek apa petang ni? Grup okey, saya memang bagikan sehari subjek sains, satu subjek sastra. Jadi petang ni lebih pada sejarah lah. Okey. Sains sosial. Menarik tu juga tu. Jangan lepaskan peluang ya cikgu-cikgu. Okey, bagi yang belum present boleh hantarlah selepas siapkan. Kami tak sabar juga sebenarnya nak tengok. Alright. Kalau tak ada apa-apa, kita akan share lah link untuk hari ni. Okay, tahniah kepada semua atas semangat yang ditunjukkan. Kami rasa sangat gembira dan sangat berbesar hati dapat bersama dengan rakan-rakan guru-guru semua. Semoga kita boleh lagi, kita tak berakhir di sini. Semoga kita boleh
bersama lagi untuk menghasilkan lagi bahan-bahan yang saya pasti lebih menarik lah daripada guru-guru semua. Kan Kak Ji? Ya, insyaAllah ya. Kita sama-sama lah. Dia kalau dalam satu tim ni, kalau kita bersemangat, insyaAllah lah bagi semangat tu kat orang lain juga. Ya, share. Kita ada Kak Ji. Siapa yang... Saya pun tak terkejar Very passionate umur dah 50. Sebab gini, untuk pengetahuan semualah, bila Kak Ji makin makin banyak benda yang kita belajar, makin banyak rasa benda yang tak tahu, tak explore lagi, kesilapan, macam nak buat deflection of arrow dalam alat penimbang, alat pengukuran, semua tu ya baru dapat juga sebenarnya sama sambil kita belajar ni. Dan sehari dua ni Kak Ji buat lesson untuk geografi suami cikgu Kak Ji sendirilah. Kak Ji buat macam gini, kalau kita tak ada memoji tadi kan, siapa yang tak ada memoji tadi? Siapa yang cikgu mana tadi yang tak ada memoji? Yang memang tak berpeluang lah, ada iPad tak boleh, iPhone tak boleh. Saya. Kita boleh create watak. Nanti Kak Ji ajar lah sekarang, lukis je watak-watak yang kita nak tu. Lepas tu kita hanya ubah mulut. Kita ubah mulut. Nanti Kak Ji ajar. Kak Ji try buat untuk husband tu okey lah, walaupun dia ada memoji tapi dia ni jenis macam tu nak duduk bawah pokok gitu. Kak Ji tahulah maksud dia tu. So Kak Ji try buat. Lepas tu katalah kita gifkan kartun yang mulut dia buka tutup tu. Satu lagi watak pun kita buat gifkan juga. Nanti kita pun ambil letak bawah pokok tu macam dia orang duduk bersembang kat bawah pokok tu. Tapi kita kena matikan watak bersembang untuk salah satu tu dalam slide yang pertama. Lepas tu slide kedua kita hidupkan watak yang satu lagi. Matikan watak tu pula. Jadi slide ni lebih kurang kalau 5 dialog lah. Maknanya kita kena ada 5 slide lah. Gitu. Okay. Thank you. Okay. Okay. Yes. Nak wifi ke lah? Nak wifi ke? Apa dia? Tak dengar. Nak bergambar ke tak? Oh, okey. Boleh. Kita buka kamera. Okey, lah keluarkan daripada share screen dulu. Stop share screen. Okey, dah masuk semua. Okey, hari ni kita hanya ada berapa orang partisipan ni? 11 termasuk kita. Okey. Okey, ada tak keluar ni? Zack, keluar Zack. Cikgu Azlin. Cikgu Azlin, okey. Paste. Siapa tangkap Kak Ji Kak Ji tangkap, Kak Ji screenshot. Okey, 1, 2, 3. Alright. Lagi 1, 2, 3. Okay, good. Okay, bye. Assalamualaikum. Minta maaf ya atas apa-apa yang kekurangan. Kita sama-sama belajar. Semangat. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, nanti jumpa lagi di grup lain. InsyaAllah. Jumpa lagi di grup lain. Okay, Assalamualaikum.